Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, hari ini kita kenal dulu sedikit berkenaan tentang usrah. Memang anda rasa sahabat-sahabat dah biasa berkenaan tentang usrah ni. Cumanya oleh sebab tu anda nak buka perkara yang tak biasa orang dengar lah. Cuba antum tengok slideshow yang anda buat ni. Slideshow yang ada dekat sini. Cuba lihat perbezaan di antara perkataan yang biasa kita tulis dan apa yang kita nak halaqah nak sampaikan. Halaqah maya nak sampaikan. Apakah perbezaan yang antum dapat lihat di sini? Nampak kan? Poin anda kan? Pak Akhi Izzuddin, nampak tak apa perbezaan di antara dua tu? Perbezaan daripada segi huruf. Segi huruf, apa yang bezanya? Ada penambahan huruf. Ada penambahan huruf pada dan sekarang ni huruf A dan ataupun alif. Alif lah. Ya, Akhi Zamri mungkin dia dengar lambat sikit kot internet. Yang nak masukkan yang slide sekarang dah? Ya, slide sekarang. Kenali rukun usrah. Macam yang Akhi Izzuddin sebut tadi, dia ada sedikit pertambahan huruf. Antara huruf tu alif ataupun A di situlah. Cuma yang biasa kita sebut ta'aruf, dan biasa yang tu tak salah. Biasa kita sebut ta'aruf dan yang sebenar pun ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Apa maksud? Kenalan. Apa dia? Sekali lagi. Berkenal-kenalan. Berkenal-kenalan. Okey, berkenalan. Ataupun biasa, kalau ta'aruf biasa orang sebut maknanya adalah berkenalan saja. Berkenalan saja. Tetapi kalau macam yang Akhi Izzuddin sebut tadi adalah yang tepat, iaitu berkenal-kenalan. Berkenal-kenalan ni berkaitan dua pihak. Satu pihak dan satu pihak lagi. Dua pihak. Mesti ada berkenal-kenalan lah. Aku kenal engkau, engkau kenal aku. Saya kenal awak, awak kenal saya. Macam tu. Maksudnya dia ada dua pihak. Dalam bahasa Arab ditulis ta, ain, alif, ra, fa. Bukan ta, ain, ra, fa. Dia ada alif di situ. Maksudnya ta'aruf. Ada alif tu. Ta'aruf. Daripada wazan tafa'ala. Maksudnya di situ adalah saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Tafa'ul, saling membuat. Dia ada kesalingan di situ. Tambah satu huruf, berubah maksud. Tafahum. Apa maksud tafahum? Apa maksud tafahum? Akhi siapa lagi di sini? Akhi Azizan dapat suara tak? Dapat dengar tak Akhi Azizan? Ataupun Akhi Zamri, apa dia maksud tafahum? Agak-agak lah, tahu tak? Lambat sikit sampai. Tak sampai lagi dah. Okey. Akhi Salih sebut memahami sesama kita. Tepat juga. Dan memang tepat sebenarnya. Memang tepat juga. Memang tepat sungguh lah. Iaitu memang kita faham lah. Ataupun kita kata, biasa kita tulis tu bersafahaman. Ataupun tafahum bukan faham saja. Tetapi dia saling faham memahami. Kita faham yang kawan kita kalau dibuat macam ni, maksudnya dia tak suka. Kita faham bahawa kalau dia tegur kita, maksudnya dia nak kita baiki diri kita. Bukan dia tegur kita, dia nak apa? Dia nak condemn kita atas sebagainya, tapi dia nak perbaiki diri kita. Itu maksudnya tafahum. Kita tahu kalau dia tak bayar di rumah, ahli rumah kita kan, ahli bait lah kita panggil kan. Ahli rumah kita, rumah sewa biasanya. Dia tak bayar di rumah. Maksudnya bukan dia tak nak bayar, tapi dia memang tak ada duit bulan tu. So kita kena faham bahawa dia tak bayar tu bukan dia tak bayar, tapi dia tak ada duit. So dia tak bayar dan dia akan bayar nanti. Kita pun faham lah. Kita tolonglah bayarkan untuk dia. Itu tafahum. Dan yang seterusnya adalah takaful. Takaful ni biasa orang salah terjemah ni. Siapa-siapa yang ada di sini boleh respon berkenaan tentang takaful. Apa yang dimaksud sendiri? Adakah takaful itu
sistem takaful yang diperkenalkan di Malaysia ataupun apa? Mungkin Akhi Saleh kalau tak boleh cakap mungkin boleh tulis di situ, kita dapat membaca, kita dapat baca apa yang Akhi tulis. Ataupun Akhi Uzzuddin, apa maksud takaful? Saling bantu-membantu. Saling bantu membantu, takaful. Okey, boleh. Okey, Akhi Saleh, Akhi Saleh macam mana? Apa maksud dia? Saling tu memang tepat lah. Memang tepat dah kesalingan tu. Takaful. Entah. Entah, tak tahu. Takaful tu lebih kurang lah. Maksudnya adalah saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dalam usrah, yang disebutkan usrah dalam yang disebutkan dalam kitab Wasailut Tarbiyah 'indal Ikhwanul Muslimin yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah Halim Mahmud, seorang anggota Ikhwanul Muslimin, menceritakan berkenaan tentang wasilah tarbiyah dalam Ikhwanul Muslimin, menceritakan juga dalam skop usrah. Yang mengatakan bahawa takaful adalah proses saling bantu macam disebutkan oleh Akhi Izzuddin tadi, iaitu saling bantu membantu antara satu sama lain dalam perkara apa? Dalam perkara saqafah, iaitu ilmiah. Ana ada ilmu lebih sikit, contohlah ana bagi. Ana ada ilmu lebih sikit, ana bagi kat antum. Akhi Izzuddin ada ilmu lebih sikit, Akhi Izzuddin bagi kat kita semua. Akhi Saleh ada ilmu lebih sikit ataupun ada duit lebih sikit, dia bagi kat kita. Akhi Zamri ada kepandaian lebih sikit, dia bagi sama-sama kepada kita. Itu maksudnya saling bantu-membantu dalam perkara saqafah. Juga dalam perkara keuangan, duit contohnya, juga perlu diberi. Begitu juga perkara-perkara lain lah. Itu dia takaful. Dan ikhwan muslimin bergerak dalam keadaan ekonominya dikukuhkan melalui takaful. Ekonominya dikukuhkan oleh takaful. Sistem takaful usrah. Usrah adalah perkara utama dalam tarbiyah ikhwan muslimin. Begitu juga kita mengambil manfaat dari perkara tersebut lah. Itu dia dimasukkan dengan takaful. Ataupun lebih jelas yang anda tulis di sini, maknanya adalah ta'aruf, saling kenal mengenali antara satu sama lain. Tafahum, saling faham, memahami antara satu sama lain. Takaful, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Itu yang kita sebutkan sebagai rukun usrah. Maksudnya dalam setiap usrah, sama ada di maya ke, sama ada di realiti ke, sama ada melalui telefon ke, melalui apa sahaja kita katakan sebagai tempatnya, dia mesti mengikut apa yang kita sebutkan sebagai rukun usrah ini. Ta'aruf, tafahum, takaful ini mesti ada dalam setiap proses usrah. Hari ini kita ada usrah, maka kita mesti memastikan rukun-rukun ini tercapai. Walaupun di mana sahaja. Walaupun di mana sahaja proses usrah itu dijalankan. Rukun usrah ni mesti ada. Rukun ni seumpama rumah lah. Rumah yang ada asas-asas dia. Rumah ni ada tiang. Kalau tak ada tiang, kita tak sebut rumah. Rumah ni mesti ada dinding. Kalau tak ada dinding, kita tak sebut rumah. Mesti ada pintu. Tak ada pintu, kita tak sebut rumah. Macam itu jugalah rukun. Rukun mesti ada dalam satu rumah itu, maka rukun itu juga perlu ada dalam usrah kita. Apa yang disebut oleh Imam Al-Banna berkenaan tentang usrah ini? Beliau menyebut bahawa Islam amat mementingkan pembentukan usrah-usrah dari kalangan ahli ataupun penganut agama Islam lah. Ia menunjukkan kepada ahli-ahli usrah berkenaan tentang teladan yang tertinggi. Maksudnya usrah mampu untuk mengkualitikan teladan atau mengkualitikan syakhsiyah, menguatkan ikatan persaudaraan antara sesama umat Islam, dan usrah mampu mengangkat darjat persaudaraan mereka dari peringkat kata-kata dan kajian-kajian kepada peringkat tindakan dan amalan. Kita hari ini pandai menulis di Facebook. Kita hari ini pandai menulis di apa lagi? Di blog dan sebagainya untuk kritik orang ataupun untuk kata kita mesti mengukuhkan ukhuwah di antara kita. Kita jangan memecah belahkan antara umat Islam. Tetapi kita tidak membuat hubungan-hubungan tersebut. Maka dalam usrah, ia mengangkat darjat daripada kita duk cakap saja, daripada kita duk tulis sahaja, daripada kita duk cakap lakang saja, kepada hari ini kita bertemu. Macam tu. Walaupun dalam alam maya saja, dalam halaqah maya kita ambil inisiatif untuk buat juga. Walaupun di alam maya saja, tapi kita bertemu juga.
Sahabat-sahabat, kita buat di Alam Maya ni rentetan daripada permintaan daripada sahabat-sahabat luar negara dan juga di Malaysia. Yang mana mereka ingin berada dalam usrah. Dalam keadaan suasana mereka, suasana keadaan yang sekeliling mereka tidak membantu untuk meningkatkan teladan diri mereka. Oleh sebab tu, kita wujudkan usrah di Alam Maya ni. Kita ada sahabat daripada Island yang baru-baru ni mesej Ana, dia kata tempat ni memang tak ada usrah. Bahkan jika kita ni tak kuat iman kita, maka kita akan terpesong menjadi seperti orang yang berada di kawasan kita, iaitu keluar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu kita ada usrah untuk sama-sama kita mengingati antara satu sama lain, untuk sama-sama kita ikatan akidah ataupun ikatan persaudaraan antara kita. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Banna, dan di hujung kata-kata Imam Al-Banna disebutkan bahawa oleh itu berpeganglah wahai saudara. Ya akhi disebut. Imam Al-Banna sebut, ya akhi, wahai saudaraku, berpeganglah engkau dalam sistem usrah ini agar engkau menjadi sebiji bata yang baik dalam binaan Islam ini. Diumpamakan usrah ini sebagai satu binaan, tahu tak? Dalam binaan tu, satu rumah tu, dia ada biji dia kan? Ataupun kita katakan sebagai ada batu dia tu. So batu-batu ni kita nak menjadi sebahagian daripada batu bata kebangkitan Islam. Itu yang kita nak. Kemudian sahabat-sahabat, berkenaan tentang satu lagi kata-kata yang disebut oleh Hasan Hudaibi. Siapa Hasan Hudaibi? Siapa kenal Hasan Hudaibi? Akhi Uzuddin, kenal Hasan Hudaibi siapa? Siapa? Ulama Ikhwan. Ulama Ikhwan. Aywa. Apa dia? Akhi Mak Saleh tahu? Akhi Muhammad Saleh tahu tak? Siapa? Kita tunggu situ. Aywa. Tak tahu. Akhi Zambi sudah tak ada. Akhi Zarul, mungkin boleh tulis sebab Mike tak apa nak syagal. Tak apa nak elok. Mungkin Akhi Zarul boleh tulis di situ. Siapakah Hasan Hudaibi? Aywa. Hasan Hudaibi. Akhi Zuddin kata tadi ulama. Akhi Azizan. Hakim. Hasan Hudaibi ni adalah dia dengan Imam Hasan Al-Banna ni satu pangkat, iaitu Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Kedua. Maksudnya selepas Imam Hasan Al-Banna dibunuh, ditembak, lalu yang diganti jawatannya itu adalah Hasan Hudaibi. Seorang yang ringkas sahaja kehidupannya. Apa yang dikata oleh Hudaibi ada dua kan? Yalah, tapi yang ni Hasan Hudaibi, Mursyidul Am. Hakim, apa yang dikatakan oleh Syekh Hasan Hudaibi, dia sebut, dan tidaklah metodologi usrah itu, manhaj usrah itu selain merealisasikan makna Islam dengan pelaksanaan tindakan antara sesama saudara. Kita nak realisasi Islam, nak realisasikan Islam, kita nak bangunkan Islam, itu kita sebut, betul tak? Kita sebut bila-bila saja kita sebut, sama ada di mana-mana saja kita sebut berkenaan tentang nak bina Islam, nak pertubuhkan Islam, nak bina daulah Islamiah. Maka pertamanya sekali kita nak realisasikan perkara tersebut, kita adakan usrah sebagai merealisasikan makna Islam dalam tindakan antara sesama saudara. Sebab Islam ni terbina atas banyak benda. Ada atas saudara, atas persaudaraan, atas negara, atas politik dan sebagainya. Tetapi antara perkara-perkara tersebut adalah persaudaraan sesama Islam. Dan Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Satu kaum yang berperang lalu dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Disebutkan lagi, Hasan Hudaibi sebutkan lagi, apabila mereka merealisasikan perkara tersebut dalam diri mereka, maka benarlah, patutlah bagi mereka menunggu janji pertolongan Allah buat orang beriman. Sampai habislah kata-kata tersebut.